طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya muliakan masih ada ahli jawatan kuasa surau, Taman Pedas Perdana, ahli-ahli jawatan kuasa, para asatizah, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamu-tamu sekali, kita sama-sama memperbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita sekali lagi pada malam ni. Kita hari ni berapa Syawal dah ni tuan-tuan? 20 pek kan, 20 pek Syawal. Tapi maghrib tadi dah masuk lah, jadi 20 dan diberi lah. Tahun ni Syawal 29 hari je. So ada baki lagi dalam pek hari lagi Jadi Syawal ni adalah satu bulan yang memang setiap minggu penuh kita punya jadual lah. Setiap minggu weekend lah, minggu hujung minggu tu penuh lah. Sabtu Ahad tak open house, orang kahwin kan. Tak orang kahwin, open house, dua lah. Jadi orang Melayu ni tuan-tuan kan, agama ni dia suruh kita sambut raya berapa hari? Aidilfitri sehari kan, Aidilfitri sehari. Jadi raya kita buat apa? Kalau kita kata kita hari raya itu, kita buat apa? Kita takbir sabar dulu. Kita pagi tu kita akan sabar tu, malam tu bila kata nampak anak bulan ke apa ke kan, kita akan takbir dulu. Itu syiar kepada hari raya, takbir. Takbir orang ni 9 orang kan, takbir. Takbir. Okey, lepas tu kita buat apa pula? Sampai pagi tu kita solat raya kan, kita solat raya. Okey, itulah dua syiar yang paling utama. Takbir ni setiap hari kita takbir, lepas solat pun kita takbir Allahu Akbar. Tapi ini syiar yang ramai-ramai Allahu Akbar kan, dalam surau, doket rumah, doket padang, mana-mana tengah berjalan, itu adalah syiar kan, itu tanda kita raya. Okey, habis daripada kita solat tu, biasanya kita akan buat benda yang menunjukkan kita ni gembira kan, kita ni gembira. Jadi antara yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum, dia orang ni pergi ke rumah Rasulullah, ziarah raya kan, ziarah raya kan. Pada satu hari ini Abu Bakar masuk pada hari raya, Abu Bakar datang nak ziarah Rasulullah. Jadi Abu Bakar ni orang pertama dia akan ziarah siapa? Rasulullah. Macam kita lah kan, rumah pertama kita pun itu adalah orang yang paling penting dalam hidup kita. Okey. Jadi Rasulullah apabila dia masuk ke rumah Rasulullah, dia nampak ada dua orang budak perempuan sedang menyanyi. Lalu Abu Bakar kata, amazamirus syayatin ataupun amazamirus syaitan fi baiti Rasulillah. Adakah seruling syaitan di rumah Rasulullah? Kenapa dia kata seruling syaitan? Sebab ada dua orang budak tengah menyanyi kan. Abu Bakar tanya kan. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar, biarlah dia Abu Bakar. Inna likulli qaumin 'id. Setiap kaum itu ada perayaan. Yakni setiap agama tu dia ada perayaan dia. Wa hadza 'iduna, dan ini adalah perayaan kita. Jadi biarlah dia, kita raya. Jadi selepas daripada solat, selepas dua syiar utama ni, biasanya orang akan buat ataupun berdasarkan tradisi agama ni, dia akan buat benda-benda yang menggembirakan. Ada orang mungkin nyanyi, dia suka kan, dia nyanyilah selamat hari raya kan, ada nyanyi. Ataupun dia akan pergi ziarah ke kan, ataupun di negara Arab tu dia bagi gula-gula lah kat budak-budak, macam tu lah. Kita bagi duit raya lah kan.
Okey. Cumanya yang kita tambah ni, orang Melayu tambah ni, apa yang kita tambah? Kita tak tambah dah solat raya. Hari raya kedua kita dah tak tambah sebab raya tu sehari je. Kan yang kita tambah raya 2, Syawal kedua, Syawal ketiga sampai Syawal ke-29 tu apa yang kita buat? Kita hanya panjangkan lagi budaya ziarah tadi tu kan, ziarah ke rumah orang tu kita hanya panjangkan sahaja. Jadi adakah kita telah menambah syariat agama? Kita tidak tambah syariat lah. Itu bukan benda yang diada-adakan lah. Kerana yang kita ziarah tu pun kadang-kadang adalah saudara mara kita. Saudara mara kita, yang mana saudara mara ini agama ini sentiasa menganjurkan untuk kita sambung silaturahim sentiasa. Seperti mana hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Nabi kata, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sesiapa yang suka Allah lapangkan rezeki dia dan Allah memanjangkan kesannya. Memanjangkan kesan ni para ulama beritahu maksud dia adalah Allah berkati umur dia. Siapa yang suka Allah lapangkan rezeki dia, Allah berkati umur dia. Yakni umur ni kadang-kadang kadang-kadang satu hari tu tak ada buat apa-apa. Allah manfaatkan umur dia tu. Kalau dia buat, dia suka Allah buat macam tu kepada dia, manfaatkan umur dia. Kadang-kadang umur kita ni tak manfaat pun. Kadang-kadang satu pagi, daripada pagi pukul 8 sampai pukul 11 duduk kat kedai kopi kan, tak buat pahala, tak buat dosa kan, tak buat, tak ada manfaat apa-apa. Kadang-kadang burak je. Itu tak kira kalau dah start dah mengumpat orang tu, mengumpat orang ni tu, dah kira tambah dosa pula. Tapi katakanlah dia ni tak buat dosa kan, 3 jam tu tak ada manfaat apa. Nabi kata kalau kamu suka Allah berkati rezeki, lapangkan rezeki kamu dan Allah manfaatkan umur engkau, berkati umur kau, falyasil rahimah, sambungkanlah silaturahim. Jadi asasnya untuk kita ziarah ni memang ada asasnya dalam agama. Nabi bagi tahu hubungkan silaturahim itu lebih bermanfaat daripada kita buat benda-benda yang tak berguna yang lain tu kan. Jadi kita cari, ni saudara kau ni, ni saudara kita ni bolahnya. Jadi itu lebih manfaat kita ziarah dia. Lebih bermanfaat. Jadi bolehlah, tak ada masalah lah. Sebab kita pun kadang-kadang dalam setahun tu kita pun kadang-kadang nak ambil masa nak ziarah tu kadang-kadang tak ada kan. Jadi orang Melayu dah katakan Syawal tu dia dah letak dekat situ, jadi kita teruskan sajalah, teruskan saja. Cumanya dia jangan dia bila kita dah buat satu yang lain daripada agama ni, dia akan wujud satu benda yang lain kan. Agama suruh macam tu, tapi kita tak apalah kita tambah, tapi dia akan menyebabkan kadang-kadang ada kesan yang buruk dia. Apa dia bila raya sampai lama dah, bukanlah beraya kan, maksudnya kita hanya panjang, tapi dia akan jadi satu kadang-kadang sampai pembaziran. Itu yang kita kena elak kan. Berapa pasang baju raya kau? 29 pasang sebab raya Syawal 29. Yang tu dia. Sebab tu kita kena berhati-hatilah. Maknanya kita ziarah, tapi tak payahlah kita membazir baju kan. Setiap hari pergi ziarah tu mesti nak sama. Itu juga tidak betul lah tuan-tuan. Okay, alhamdulillah kita itu sedikit mukadimah lah berkenaan dengan raya tu. Dia tidaklah salah, tetapi janganlah sampai dia menjadi satu pembaziran kan. Okey, kita nak sambung tuan-tuan, kita punya kuliah ni. Tajuk kuliah apa? Keluar dalam WhatsApp tu apa tulis tu? Tajuk kita kuliah hari ni apa? Tak tahu. Pengurusi seorang ingat. Pengurusi forward dia apa? Okey, jadi tajuknya adalah larangan-larangan syarak. Ad-durar al-bahiyah fi bayanil manahi asy-syar'iyyah. Larangan-larangan syarak. Apa benda yang syarak larang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita masih lagi tuan-tuan di dalam dipanggil kitabul aqidah. Larangan dari aspek akidah. Akidah yang ni pegangan kita, anggapan kita. Akidah ni baru benda dalam ni, belum lagi buat-buat yang luar ni, baru lagi di dalam. Apa i'tiqad yang agama tak bagi kita buat. Okey. Jadi kalau kira
sebulan hari tu puasa tak ada lah, tak ada kuliah, jadi tak ada lah belajar. Sebulan yang sebelum daripada tu kita bincang pasal bulan Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum, ataupun 3 bulan lah kira, sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lepas, tajuk terakhirnya saya cek balik itu adalah larangan mendatangi tukang tilik, al-kuhan wal arrafin, tukang tilik, wa tasdiqihim, dan membenarkan mereka. Larangan datang kepada tukang tilik, tukang ramal, bomoh, ahli nujum, dan membenarkan mereka. Itu tajuk 3 bulan yang lepas. Sebelum daripada itu adalah larangan daripada sihir, yakni kita terbabit apa sahaja yang berkaitan dengan sihir. Okey, jadi itu adalah beberapa larangan apa sahaja yang berkaitan dengan sihir. Cuma hari ni ada istilah dia. Kalau kita tengok orang buat magic kat depan tu kan, buat magic itu bukan sihir tuan-tuan. Kalau buat magic, sekarang ada, tak ada. Yang tu bukan sihir, itu trik. Itu silap mata, itu bukan sihir. Itu silap mata, itu adalah trik je, itu trik je. Dia adalah masuk bawah kotak bawah tu, itu trik. Bukan sihir. Sihir dia antara benda yang zahir dengan benda ghaib, dia di tengah-tengah tu. Jadi perantaranya adalah orang yang mengamalkan sihir. Maknanya apabila dia nak buat sesuatu, dia perlukan bantuan jin, itu sihir. Okey. Larangan dalam kita terbabit dengan apa sahaja yang berkaitan dengan sihir. Okey, jadi itu adalah tajuk-tajuk yang kita pernah belajar. Jadi hari ini kita nak masuk tajuk yang baru, babun nahyi 'anit tatayyur. Bab larangan daripada tatayyur. Tatayyur perkataan Arab. Perkataan ni ada dalam Quran. Tatayyur. Apa ayat dia? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim, kan? Qalu inna tatayyarna bikum. Tatayyur. Okey, larangan daripada tatayyur. Surah apa tu tuan-tuan? Yang lancar sangat ni surah apa? Surah Yasin tu, surah Yasin tu tuan-tuan. Qalu inna tatayyarna, itu surah Yasin tu. Okey. Tatayyur maksud dia menganggap sesuatu itu sial. Sial. Pondok ni bawa malang, bawa sial. So agama melarang untuk kita anggap apa-apa perkara membawa sial. Okey, tatayyur ni, jadi kita masuk bab ni, kita bahas dah sikit. Mana datang perkataan tatayyur ni? Tatayyur ni datang daripada perkataan tayr. Tayr dalam bahasa Arab, wa arsala alaihim tayran ababil, kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tayr itu apa? Tayr itu burung. Okey. Jadi kenapa dinamakan, apa kaitan membawa sial dengan tayr, burung tu tadi? Okey, jadi sejarahnya adalah masyarakat Arab dulu, masyarakat Arab dulu apabila dia nak keluar daripada rumah, kadang-kadang dia ada bela burung, ataupun dia bela burung lah, dia letak burung tu depan pintu rumah. Dia buka pintu tu, burung tu terbang ke kanan, maksudnya okey, boleh keluar. Burung tu keluar terbang ke kiri, tak boleh, bahaya ni, ada sial yang menanti di hadapan. Yang tu maksud tatayyur, datang daripada burung tu tadi. Jadi itu antara sejarah kenapa dinamakan tatayyur. Okey, itu dari segi bahasa dia lah tatayyur. Okey, dari segi istilah, maksud dia adalah at-tasyaum bimar'i aw masmu'. Jadi dia ini menganggap sesuatu itu sial, malang dengan sesuatu yang dia nampak. Yang tadilah boleh nampak terbang kiri, terbang kanan, ataupun nampak burung gagak hinggap pagi-pagi dekat rumah. Hari ni benda tak baik ni. Yang tu tatayyur.
au masmu' ataupun donga. Dia donga orang khabar ni tak elok, ni tak elok, dia anggap benda tu tak elok. Itu adalah termasuk di dalam tatayyur. Okey, jadi kita nak simpulkan tatayyur itu ataupun menganggap sial itu ada beberapa perkara. Satu, dengan benda yang dia tengok atau benda yang dia dengar, ataupun benda itu diamalkan orang-orang sebelum daripada dia, jadi dia tahu benda tu kan. Contohnya, kau jangan main topi-topi tasik itu ada bawa, ataupun hutan tepi tu dia ada, nanti kalau kau balik dia bawa sial kat rumah, ada orang matilah malam tu kau. Yang tu juga termasuk di dalam semua larangan tatayyur. Tuan-tuan okey, kata Syekh ba'dil ayyam. Okey, juga termasuk tasya'um bi ba'dil ayyam, iaitu menganggap sial sebahagian hari. Ada hari-hari yang malang. Wa ba'dhash syuhur, ataupun sebahagian bulan-bulan yang malang. Wa ba'dhus sanawat, ataupun sebahagian-sebahagian tahun yang malang. Fa hadhihi la tura wa la tusma'. Benda ni tak boleh nak tengok, tapi dia tahu macam mana. Dia tahu ada orang, mungkin atuk nenek dia amat bagi tahu dia ke, ataupun dia dengar orang khabar ke kan. Jadi itu semua termasuk di dalam tatayyur yang dilarang. Okey, jadi orang Melayu. Jadi kita terus masuk kepada perbincangan orang Melayu ni. Apa yang kita anggap malang, tuan-tuan? Apa yang ada tak benda yang kita anggap malang? Ada orang Melayu anggap malang ni. Tapi asal orang Melayu anggap malang ni disebabkan hadis palsu. Antara punca dia sebabkan hadis palsu. Hadis palsu yang kita ingat itu Nabi bagi tahu, tapi bukan Nabi itu. Itu ada hadis palsu. Contohnya, akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahsin mustamir. Contohnya kita dengar hadis Rabu terakhir pada bulan sekian, yakni biasanya orang faham bulan Safar. Rabu terakhir bulan Safar adalah hari malang yang berterusan, hari musibah yang berterusan. Nahs, hari yang musibah lah yang berterusan. Jadi kita dengar benda tu, jadi kita pun rasa ada hari yang malang dalam setahun kan. Jadi sebab tu orang-orang dulu ada banyak ajar doa. Yang ni ajaran yang salah tuan-tuan. Dia ajar doa bagaimana nak tolak bala bulan Safar. Baca ni bila Rabu terakhir bulan Safar kadang-kadang. Jadi ini semua benda yang salah. Sebab itu adalah hadis palsu. Okey. Baik, jadi kesimpulan dia sebelum kita masuk kepada perbincangan, kesimpulan dia adalah tidak ada benda yang membawa sial, tidak ada hari yang membawa sial, tidak ada waktu yang membawa sial. Tak ada. Tak ada sial. Okey. Kenapa menganggap sesuatu itu bawa malang tidak dibenarkan di dalam agama? Kerana yang pertama, menganggap sesuatu sial itu menganggap sesuatu itu sial, dia menafikan tauhid. Kerana menafikan tauhid. Bagaimana dia menafikan tauhid? Yang pertama, orang yang mutatayyir, orang yang sentiasa menganggap ni bawa malang. Masyarakat apa yang Melayu ni sikit lah kan, adalah sikit-sikit orang tapi terutamanya di Malaysia, mungkin contoh macam kaum Cina kan, kaum Cina yang ni tak yang ni bawa suai, jangan sapu depan rumah kan. Itu ada pantang larang dia kan. Dia panggil apa? Adat resam, pantang larang ni. Yang ni tak boleh. Itu semua bawa sial. Kenapa benda ni Nabi tak bagi, ataupun Islam itu sendiri tak bagi? Kerana orang yang sentiasa yang menganggap sesuatu itu sial itu, dia telah qata'a tawakkulahu 'ala Allahi wa'tamada 'ala ghairillah. Kerana dia sudah tidak bertawakal, dia putuskan tawakal dia kepada Allah. Dan dia bergantung benda selain daripada Allah. Dia anggap benda-benda tu boleh bawa kepada dia, sedangkan baik dan buruknya semua ditentukan oleh Allah. Kita tidak ditimpa dengan apa-apa musibah melainkan illa ma kataballah, kecuali apa yang Allah memang dah tulis untuk kita. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Orang yang sentiasa anggap itu sial, ini sial mungkin perkataan ni kasar sikit mungkin dia anggap apa perkataan tak, dia bawa benda-benda tak baik ke kan. Tak ada, benda-benda ni semua tidak ada yang tak bawa tak baik. Senanglah. Macam mana?
Saya orang dulu kan, tak apalah. Cuma kita yang dah sedar ni, kita kena clearkan benda ni. Kita kena clearkan benda ni. Okey. Kalau anak darut duduk kat tangguh duduk kat tangguh kan. Kadang dia nak beri pengajaran yang baik. Contoh tadi Imam Qabar pun, anak darut jangan duduk dekat tangguh kan. Nanti orang tak minang kan. Okey, tapi maksudnya nak beritahu kat sini, masyarakat kita memang adalah kan, dia nak beritahu tak elok kan, tapi dia suka tambah benda tu kan. Jadi akhirnya waktu tu orang golak kan. Waktu dia mula-mula cakap tu, nanti orang tak masuk minang. Anak dara tu pun golak. Tapi bila dah lama orang cakap, dia jadi satu kepercayaan. Jadi kepercayaan. Nanti orang tak masuk. Kan, jadi benda-benda macam ni kita kena tahu tak ada Okey. Apa lagi contoh orang Melayu tuan-tuan? Ni tepung tawar kan, contoh. Kenapa kita mengamalkan tepung tawar kan? Orang menikah tu tepung tawar. Tepung tawar salah satu tujuan dia nak buang sial kepada pengantin tu. Kenapa ada genjis tu kan, tepung tawar tu? Nak buang sial. Mandi bunga. Kenapa mandi bunga? Adakah nak buang sial kan? Benda ni semua tak ada anak dara yang sial tak ada. Kenapa orang tak masuk midang? Sebab yelah, orang tak berkenan tu jelah. Orang tak berkenan. Kalau berkenan dia masuk kan. Kalau dahi dia licin sekejap je, tak payah mandi bunga pun kan, sekejap je kan. Apa lagi? Apa mandi bunga ni lagi satu, lenggang perut. Lenggang perut kan, belah sini panggil lenggang perut, orang utara dia panggil kirim perut. Maknanya orang nak mengandung tu 7 bulan kan. Jadi tujuan dia utama dia adalah nak bagi bidan tu botolkan kedudukan tu, senang nak keluar kan. Kepala tu botol kan, jangan dia berpusing kan, letak dia loket bawah. Tapi apa benda yang kena buat untuk upacara tu? Bawa 7 kain yang ada 7 warna. 7 kain yang ada 7 warna. Apa lagi kan? Segantang boreh. Jadi semua benda tu adalah tuan-tuan pun boleh tahu kan. Jadi itu adalah masyarakat yang kita jangan buatlah benda tu tuan-tuan kerana kita anggap benda ni boleh bawa sial tak. Okey, yang kedua, kenapa agama melarang kita daripada menganggap sesuatu itu sial? Kerana kita bergantung dengan annahu ta'allaqa bi amrillah haqiqatalahu bal huwa wahmun wa takhyil. Kita bergantung dengan suatu benda yang bukan realiti dia pun. Kadang-kadang kita buat benda tu, lepas tu kita rasa tiba-tiba jadi tak elok dah kat saya ni. Jadi kita rasa benda tu tak ada kaitan pun sebenarnya. Bahkan yang menentukan semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bal huwa wahmun wa takhyil. Bahkan semua itu adalah waham, sesuatu yang kita rasa-rasa ya, ataupun igawan kita ya. Okey. Satu lagi dua keburukan kepada orang yang sering melakukan tatayur ni. Mutatayir, dia sering anggap benda-benda sial orang tu sendiri. Yang pertama sekali, apa masalah dia apabila orang itu sering menganggap sial? Yang pertama, dia nak buat sesuatu yang baik. Contohnya hari ni nak ziarah lah Pak Lang kau sakit dekat hospital tu. Tiba-tiba bila dia nampak biawak melintih tu, biawak melintih, bawa kereta start, biawak melintih, pusing balik, takut ni kan. Jadi dia nak buat benda baik dan terhalang, dia stop buat benda baik. Jadi itu malangnya orang yang melakukan tatayur. Yang kedua, kalau dia poi juga, apa dia rasa? Dia rasa comel kan, comel kiri kanan tengok kan. Jadi benda-benda ini menyebabkan perasaan takut. Wa hadza ahwan, ini akan menyebabkan seorang tu lemah nak buat sesuatu kebaikan, sentiasa menganggap malang. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di dalam tajuk ini penulis mendatangkan dua firman Allah. Ini bukan firman Allah lah, ini macam kisah lah.
tetapi di dalam Al-Quran. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala, firman Allah di dalam ayat yang pertama, ala innama ta'iruhum indallah. Bahkan sesungguhnya kecelakaan mereka itu di sisi Allah. Okey. Kisah ini menceritakan tentang kaum Musa. Kaum Musa seperti mana yang Allah ceritakan di dalam firman-Nya, wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Okey, apabila kaum Musa, kaum Musa yang umat Nabi Musa ni, apabila ditimpa kepada mereka suatu musibah, mereka akan kata ini semua sebab Musa lah ni, kan? Kita ni dulu hidup elok je, lepas Musa datang kata firman Allah, semua ajar kita buat ni, tiba-tiba ada bondo malang berlaku. Ini semua sebab Musa. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala, okey, ini firman Allah, ala innama ta'iruhum indallah. Lalu firman Allah, bahkan tidakkah mereka tahu sesungguhnya celaka itu, celaka yang menimpa mereka itu, malang yang menimpa mereka itu, indallah, adalah di sisi Allah. Okey, jadi apa sahaja bencana, di dalam tafsir dia bagi tahu bencana yang menimpa kaum Musa itu adalah kemarau. Dulu hidup elok je, kan? Lepas Musa datang, adulah kemarau. Lalu dia kata ni sebab engkau lah Musa. Jadi benda ini menunjukkan juga satu, bukan masyarakat Arab saja. Saya khabar tadi kan Tatayyur ni orang Arab, tapi sebenarnya sebelum daripada Arab lagi, iaitu zaman Nabi Musa. Nabi Musa bukan nabi kepada orang Arab, dia nabi kepada Bani Israel. Jadi sebelum Musa. Okey, firman yang kedua tadi daripada surah Yasin yang kita baca tadi, ayat yang kedua adalah qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, celaka kamu itu bersama dengan kamu. Okey. Ayat ini daripada firman Allah di dalam surah Yasin juga, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Dan ceritalah kepada mereka, wahai Muhammad, contoh ahlal qaryah, penduduk sesuatu negeri. Ahlal qaryah, penduduk suatu negeri. Qaryah ni dia menunjukkan Qaryah dan Madinah dalam Al-Quran maksudnya lebih kurang sama. Dan ceritakan kepada mereka perumpamaan ahlul qaryah, iz ja'ahal mursalun, ketika mana datang kepada mereka itu rasul-rasul. Izja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika mana kami utuskan kepada ahlul qaryah tadi dua orang rasul, arsalna ilaihi musnain fa'azzazna, lalu kami tambah 3. Lalu semua mereka itu mengatakan kami adalah rasul-rasul. Lalu apa dia orang cakap? Ma antum illa basyarum misluna. Penduduk Qaryah tadi kata apa? Satu negeri, bukan negeri lah, Qaryah ni macam satu, katakanlah dia macam satu kawasan orang duduk ya, kan? Satu kawasan tu katakanlah taman, besar taman ni dapat 3 orang nabi. 3 orang nabi. Lalu kesemua mereka kata kami utusan Allah. Lalu penduduk taman tu kata, ma antum, korang ni tak ada lah illa basyarum misluna, kecuali manusia ya, macam kami. In antum illa takzibun, korang ni semua bohong, bongak ya. Okey, jadi lalu apabila bila dah berlaku sesuatu yang malang kepada penduduk di situ, lalu mereka kata qalu inna tatayyarna bikum, kami rasa malang disebabkan kamu ni datang ajar bondo-bondo ni, tompek ni jadi tak elok. Lalu apa kata para rasul itu kepada mereka? Qalu ta'irukum ma'akum, sesungguhnya celaka tu bukan datang daripada kami, bahkan kami yang datang ini membawa berkat, membawa kebaikan di sini. Yang malang tu sebabkan engkau, sebab engkau yang dah buat benda-benda yang tak elok. Okey. Jadi amalan ini tuan-tuan, Allah ceritakan tatayyur ni
pada zaman Nabi Musa tadi tu, zaman Nabi Musa sebelum lagi, ketika berlaku malang sesuatu pada kaum Nabi Musa, kata sebab engkau Musa. Yang ni juga berlaku sebelum daripada Nabi SAW, yang dikatakan peristiwa ini berlaku di Turki. Surah Yasin ni, inna tatayyarna bikum ni, penduduk Ashabul Qaryah ini dikatakan adalah di Turki, Antakya, nama tempat tu Antakya. Okey. Jadi ini juga sebelum daripada Nabi SAW. Jadi menunjukkan ke semua kaum ada pengamal-pengamalnya, sampailah juga kepada orang Melayu kan. Orang Melayu ni sebenarnya dia pun bukan datang daripada sini, dia ambil daripada, kadang-kadang dia ambil daripada budaya orang lainnya kan. Tepung tawar tu datang daripada siapa? Hindu Hindu itu budaya Hindu. Jadi saya pun antara yang tak suka lah kalau Melayu ni cuba nak falsafah kan. Contoh hari ni pakai baju Melayu heran orang apa hal ni. Tadi ada jamuan raya, jamuan raya sebenarnya saya dah bawa jubah dah tadi, tiba-tiba tinggal alat kain kan. Pakailah baju Melayu ni, kita kuliah lah kan. Okey. Jadi contohnya orang Melayu kalau pakai samping bawah lutut dah kahwin, atas lutut bolon kahwin kan, bujang lain. Jadi ini semua benda yang kita ambil, sebenarnya kita ambil daripada budaya mana? Hindu kan. Nanda ni warna hitam kan. Jadi kita macam ambil orang punya je. Jadi saya tak suka kalau kita nak pakai macam mana, pakailah kan. Sebab benda ni nak tunjuk itu bujang kau dah kahwin, tak ada dalam Islam ni, tak ada. Nabi suruh masuk Minang tanya kan. Nabi tanya, cakap dengan dia dah kan. Tak ada nak tanda-tanda kau ni dah kahwin, kau tak ada kan? Jadi tak payahlah kita ambil budaya-budaya yang Hindu tu kan. Itu pun satu tu kan. Butang limo saya pakai 3 kan. Saya memang macam tu, pakai mas lekeh sikit. Butang limo. Kenapa butang limo? Sebab rukun Islam ada 5 kan. Ya ke sebab tu kan. Kau memang hari tu buat 5, lepas tu fikir balik apa sebab ni kan. Buat dulu kau falsafah tu datang dulu kan. Kadang-kadang orang tu buat dulu, lepas tu fikir kenapa poket 3 kan. Dia kata iman, Islam, ihsan 3. Ya ke kan. Itu datang kemudian kan. Falsafah tu datang kemudian kadang-kadang kan. Kadang-kadang baju tu dah siap dah, kita namakannya lah apa-apa kan. Jadi tak payahlah kan. Pakailah macam-macam mana, janji nampak senonoh kan. Budak-budak sekarang ni dia makin tak senonoh pakaian kan. Baju tu kotat kotor kan. Tak payahlah kan. Agama tidak, bukan masalah baju tu, masalahnya adalah cara kita pakai tu. Pakailah apa pun, tapi kalau dia elok, dia longgar, dia tak ketat, dia tak jarang, okey pakai lah. Selagi orang tak nampak baju apa, heran motor kan, baju ni apa, yang tu dah termasuk bab yang lain. Tapi selagi okey, baju tu orang boleh tahulah baju tu kita pakai dengan elok cukup lah kan. Tak perlulah ada falsafah-falsafah yang tak apa-apa kadang-kadang. Okey, apa lagi wala tiyarata ismu tatayyur. Jap. Ni sebab kita Arab jadi saya tak boleh nak baca lah. Kalau baca pun kaum musyrif. Okey, jadi apabila kaum yang terakhir tadi dalam surah Yasin tadi tu dia kata kami rasa malang dengan engkau. Sebab apa dia orang rasa malang? Dia orang rasa malang sebab Rasul-Rasul itu sentiasa memberi peringatan kepada mereka. Lalu Rasul-Rasul itu jawab, in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Adakah sebabkan kamu ini diberi peringatan kau rasa malang? Bal antum qaumun musrifun. Bahkan korang sebenarnya adalah kaum yang melampau. Bal antum qaumun musrifun. Jadi nak salahkan orang, bukan sebab tu kau ditimpa malang. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, untuk mengakhiri topik tatayyur ni ataupun menganggap sesuatu itu malang ataupun sesuatu itu sial adalah menganggap sesuatu ataupun benda ataupun hari ataupun waktu ataupun tempat tertentu malang, kesemuanya
adalah satu kebodohan di dalam agama. Pertama, dia bodoh. Yang kedua, dia boleh membawa kepada syirik, sebab kita tolak tawakal kepada Allah. Orang Islam nak buat sesuatu tu, benda tu betul, benda tu baik, bismillah, tawakkal ala Allah buat. Tawakkal ala Allah. Tak adalah malang ni lah, apalah. Dia nampak apa ni, nampak kadang-kadang orang tu nampak benda-benda yang tak masuk akal pun kan. Benda tak masuk akal, nampak orang melintih pakai selipar terbalik, ini bawa malang ni kan. Melintih depan dia pakai selipar terbalik, ini copek apa nak rasa malang. Okey. Baik, kurang sampai satu lagi. Baik, kita nak masuk tajuk yang seterusnya, babun nahi anil istisqa bil anwa. Tajuk ni pun tajuk-tajuk ni semua pun payah nak explain kan. Babun nahi, bab larangan daripada al istisqa. Istisqa ada juga digunakan perkataan di dalam Al-Quran, wa idzistasqa limus wa idzistasqa Musa liqaumihi. Istasqa maksud dia minta hujan. Minta hujan. Istasqa sebenarnya minta minum, tapi boleh faham minta hujan lah. Bab larangan daripada minta hujan bil anwa. Anwa perkataan dia nau, nun waw hamzah, nau. Bab larangan minta hujan dengan anwa. Anwa itu apa? Anwa ini salah satu ilmu bintang. Ilmu bintang. Maknanya ada satu kepercayaan Arab. Anwa ni adalah, kalau kita tengok dia punya maksud adalah pergerakan bulan itu. Tempat pergerakan bulan. Jadi kepercayaan Arab, bulan itu memang setiap bulan dia akan bergerak selama, daripada hari pertama dia nampak anak bulan, dia akan bergerak selama 28 hari. So hari 29 tu mungkin dia dah start balik, ataupun dia dekat 29, ataupun dia masuk tahun yang bulan yang baru kan. Okey. Anwa tu macam adalah ilmu bintang-bintang ni lah. Jadi Arab dulu percaya kalau dia bergerak ke sini dia akan menyebabkan hujan. Bergerak di sini menyebabkan hujan. Jadi kita minta bulan itu, okey kau tolonglah bergerak ke sini supaya hujan turun. Jadi larangan untuk kita macam mana percaya ataupun rasa kita minta hujan tu disebabkan pergerakan bulan, sedangkan yang turunkan hujan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itulah lebih kurang maksud dia Susah nak explain sebab benda ni tak ada dekat dalam masyarakat kita kan. Sebab kita tak pernah tahu benda ni. Okey. Okey, kita tengok terus kepada hadis Nabi SAW daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, bahawa Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 benda pada umat aku daripada urusan ataupun perkara jahiliyah yang mereka la yatrukunahunna, yang mereka tidak akan tinggalkannya. Ada 4 bondo yang Nabi sebut, bondo jahiliyah yang mereka tak akan tinggal, mesti ada orang buat. Apa bondo tu? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kemuliaannya. Contohnya dia ni orang terkenal dengan, dia ni datuk lah contohnya lah kan, datuk, dapat gelaran datuk. Kenapa? Banyak buat semua. Jadi dia pun sentiasa bangga bagi tahu tentang kebaikan dia, kemuliaan dia. Ahsab, bangga dengan kemuliaan dia. Pemurah ke, saya hari tu baru bayar derma kepada anak-anak yatim ni 500,000 juta kan. Jadi dia bangga kan, benda-benda yang mulia untuk dia, berbangga dengan ahsab. Yang ni adalah urusan ataupun perkara jahiliyah yang ada dalam orang, yang Nabi kata yang orang tak tinggal. Yang pertama. Yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, menuduh nasab keturunan orang tu, tuduh keturunan orang tu. Maknanya dia macam nak tuduh orang tu anak tidak halal lah, anak tidak halal. Kita mungkin tak cakap orang depan kita kan, tapi mungkin bila cakap pasal orang lain kan, cakap orang tu tak ada, ataupun cakap pasal orang lain, anak artis ke, tahya ke tidak anak dia kan, kita tuduh dia dengan nasab, entah anak laki mana tah, contoh. Itu kita tuduh. Itu juga benda yang sentiasa berlaku di dalam zaman ini. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Nabi kata minta hujan dengan bintang. Ni benda ni tadi dah ilmu bintang ni. Maksudnya dia anggap ada bintang-bintang yang power, yang boleh bagi
hujan ataupun ilmu tadi ada dua maksud lah. Yang pertama pergerakan bulan ataupun bintang, bintang-bintang. Arab ni, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, kenapa Allah Ta'ala banyak bersumpah dengan bintang? Sebab concern orang Arab zaman tu adalah bintang. Dia orang banyak tahu pasal pergerakan bintang. Sebab desert ni ataupun tanah padang pasir ni tak ada apa. Jadi malam tu apa yang dia nampak? Bintang. Jadi dia orang ni sangat macam mahir. Banyak sebab tu fala uqsimu bimawaqi'in nujum kan. Allah bersumpah banyak dengan bintang. Jadi ilmu bintang adalah sesuatu yang menjadi perhatian masyarakat Arab. Okey. Jadi ada orang yang minta hujan dengan bintang. Wan niyahah nombor 4 adalah meratapi orang mati. Benda ini sentiasa berlaku di kalangan umat aku. Meratapi, yang last ni meratapi, meratap orang mati, bukan menangis. Mati kita nangis, betul. Orang yang dekat dengan kita, mak ayah, anak, isteri, suami kita nangis, kita sedih. Tapi bukan termasuk meratap. Meratap itu apa? Meraung kan. Tujuan dia tak, pertama dia tidak redha kan. Kenapa kau pergi, kenapa kan? Kita tak puas hati dengan keputusan Allah, kita tak puas hati. Itu niyahah. Dan dia yang kedua adalah dia nak tunjuk orang konon-konon dia seorang ialah ada kan orang yang tersayang kan. Ramai orang dah melalui kan. Okey, jadi nombor keempat ni Nabi bagi tahu sentiasa berlaku di dalam umat aku, tapi kalau ada, dia sebenarnya adalah amalan jahiliyah. Okey, yang kita fokus adalah istisqa, minta hujan daripada bintang. Okey, hadis yang kedua, masuklah sikit. Hadis yang kedua daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah bersolat bersama kami solat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, ala ithri sama, yakni selepas hujan malam tadi. Nabi solat subuh pagi di Hudaybiyah, tapi malam tadi hujan. Okey. Falamman sarafa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah selesai daripada solat tu, aqbala 'ala nas, Nabi pusing. Nabi pusing solat, lepas solat Nabi pusing. Falamma insarafa aqbala 'ala, Nabi pusing dan Nabi terus beritahu kepada manusia, faqala, lalu Nabi sebut, hal tadruna madza qala rabbukum, tahu tak apa yang Tuhan kamu cakap? Lalu para sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala, lalu Nabi bagi tahu, asbaha min ibadi mu'minun, firman Allah, Nabi bagi tahu, Allah sebut, tapi tak ada dalam Al-Quran. Maksud dia ini hadis qudsi nama dia. Hamba aku ini ada yang berpagi mukmin, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir, umat hamba-hamba aku ini ada yang menjadi mukmin dan ada yang jadi kafir. Sesiapa yang kata mutirna bi fadlillah, siapa yang kata hujan ni, kita dihujani dengan hujan ini kerana fadlillah, kerana rahmat Allah, kerana fadilat yang Allah bagi kepada kita, wa rahmatihi, dan rahmat Allah, fadzalika mu'min, mereka itu orang beriman. Wa kafirun bil kaukib, bil kaukab, dan mereka itu kufur dengan ilmu-ilmu bintang ni tadi. Wa amma man qala binawi kaza wa kaza, dan manakala sesiapa yang kata hujan tadi itu disebabkan nau', nau' itu adalah bintang-bintang ni tadi, disebabkan bintang ini, fadzalika kafirun bi, mereka itu adalah orang yang kafir dengan aku dan beriman dengan bintang. Okey, jadi itu menunjukkan, cuba benda ni masyarakat Arab nak bagi tahu mereka sangat ada kepercayaan Arab jahiliyah. Sebab tu Nabi, apabila Nabi keras dengan benda ni, Nabi keras dengan benda ni, jangan kata disebabkan itu hujan, tak. Cuma kita ada tak kita kata hujan ni, ada tak? Ada tuan-tuan. Contoh kita ni setiap hari kita perasan kalau pagi tu panas kan, pagi tu panas, tengah hari mesti hujan kan.
Jadi kan, pagi panas, tengah hari hujan. 3 kali kita rasa macam tu kan. Jadi kita rasa ish. Jadi kita pun rasa hujan tadi sebab apa? Terik matahari tadi itulah hujan petang tak. Hujan ini Allah Taala yang wa yunazzilu alaikum minal ghais. Allah yang turunkan hujan. Allah Taala yang turunkan hujan. Jadi jangan kita jadi jangan kita ataupun cakap tu berhati-hati lah. Mulut ni kadang-kadang kita akhirnya apa yang kita dihukum adalah hati kita dan mulut kita sebenarnya. Mulut kita kadang-kadang kita cakap benda-benda yang sepatutnya kita tak kita cakap. Kita cakap. Jadi jangan kata hujan sebab panas. Tapi kalau dia kata biasanya kalau panas hujan kan, Allah Ta'ala iman dia tu ada. Tapi bila dah kita rasa macam kita setiap kali kita punya perhatian tu pagi panas hujan, jadi kita akan kita cakap macam seolah-olah panas tu yang menyebabkan hujan. Ada ya pagi panas tak hujan-hujan sampai esok ada ya. Bahkan yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tak panjangkan tajuk ni sebab benda ni tak berlaku sangatlah. Tak berlaku sangat. Tetapi kalau ada, stop. Macam mana? Alihkan hujan, tuan-tuan. Okey, alihkan hujan. Alihkan hujan ada, tapi dengan doa. Alihkan hujan dengan doa, bukan dengan amalan-amalan yang merepek. Contohnya baling baju atas atap kan, tak ada kaitan kan. Baling baju pengantin tu atas atap tu kan. Tak ada pakai bomoh hujan, tak ada. Hujan hanya boleh dialihkan, siapa yang boleh alih hujan? Allah Ta'ala. Apa doa dia tuan-tuan alihkan hujan? Tuan-tuan nak kenduri kan? Satu hari Nabi khutbah di masjid, ada sahabat masuk kan, telah rosak jalan, telah hancur, rosak tanaman, jalan rosak. Nabi doa apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa dia. Allahumma hawalaina, ya Allah di sekeliling kami ni, wala alaina, bukan atas kami. Hujan ni ya Allah bagi dekat sekeliling kami. Nabi sambung lagi ilal wad, ke lembah-lembah, lagi ke mana? Ke bukit-bukit Nabi kata. Jadi yang itulah doa dia. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Bukan bomoh kan. Baling baju tu lagi lah, tak ada kaitan kan. Bila dia tak ada kaitan, maknanya adalah khurafat. Dan kalau kita percaya baju tu boleh alih, itu adalah syirik kan? Kalau dia baling sajalah baling kan, manalah tahu kan. Yang tu khurafat. Sebab khurafat adalah satu amalan yang tak ada kaitan dengan benda hujan. Takkan teralih dengan baju masam tu, takkan beralih hujan tu dah kan. Wallahu ta'ala alam. Dah masuk soalan kan? Jadi kita tak boleh nak syarahkan sangat sebab dia tak ada istisqa bil anwa' ni macam tak ada lah saya ingat dalam masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.